Dalam video ini, kita akan bercakap mengenai fenomena di mana dari sudut akal, ia melanggar hukum fizik dan tidak boleh dijelaskan secara logik. Beberapa objek dan fenomena ini boleh diperhatikan dalam alam semula jadi itu sendiri. Objek lain adalah buatan manusia. Tetapi, adakah perkara ini benar-benar melanggar hukum fizik atau adakah ia mitos semata-mata? Video ini adalah koleksi perkara-perkara luar biasa. Kekal hingga akhir video ini, anda akan disajikan dengan rakaman pelik yang sepatutnya melanggar hukum fizik, akan tetapi berlaku sebaliknya. Astrolab membawa anda 10 perkara di dunia yang melanggar hukum alam. Assalamualaikum dan salam angkasa dan Astrolab. Sekilas fakta, roda 4 segi boleh dianggap sebagai objek luar biasa yang bercanggah dengan akal fikiran kita. Penggunaan roda berbentuk 4 segi bukan sahaja menyusahkan, malah membuang masa. Sejak sekian lama, kita menggunakan roda bulat, malah sememangnya. Hampir semua yang dicipta oleh manusia untuk bergerak di darat, kereta, kereta api, traktor, motosikal, basikal, semuanya bergolek di atas roda bulat. Selain roda bulat, wujud juga kenderaan beroda runut caterpillar, traktor, kenderaan pelbagai guna seperti dalam pembinaan, dan kenderaan tentera turut menggunakan konsep yang sama. Jadi kenderaan boleh saja menggunakan roda runut caterpillar, betul? Jawapan kelihatan logik, tapi cuba anda lihat dengan betul konsep ini, sama ada ia menggunakan roda bulat ataupun tidak. Lihat dengan lebih dekat dan anda akan dapati bahawa badan jentera perangkap sentiasa terletak pada roda bergolek yang kecil dan bulat. Malah jentolak kereta kebal, kenderaan semua rupa bumi bergolek di atas rod kelulinya sendiri. Roda runut caterpillar seperti yang kita dapat lihat turut menggunakan roda bulat. Amalan harian membentuk rantaian logik yang kuat dalam fikiran kita. Bermula dengan kenderaan di darat, seolah-olah segalanya perlu dibina bulat. Tidak mungkin roda boleh menggunakan bentuk lain. Namun, di sinilah logik kita gagal. Dalam sains, kesilapan logik sedemikian dikategorikan sebagai non-sequitur. Ini bermakna jika kita tidak dapat melihat roda segi 4 sama, ini tidak bermakna roda sedemikian tidak boleh wujud. Kemungkinan kewujudan dan penggunaan praktikal roda 4 segi telah dibuktikan oleh pasukan terkenal seperti Mythbusters. Mereka membuat roda sedemikian dan memasangnya pada kereta. Adakah mereka berjaya memandu kenderaan tersebut? Jawapannya, ya. Kereta itu dipandu dengan roda 4 segi. Walau bagaimanapun, pemanduan tersebut sama sekali tidak memberi sebarang keselesaan kepada pemandunya. Gegaran semasa pergerakan adalah sangat mengerikan. Gegaran berkurang jika kelajuan dinaikkan, akan tetapi masih terdapat beberapa gegaran yang luar biasa kuat. Secara alamiah, perjalanan dengan kereta sedemikian tidak menyenangkan. Walau bagaimanapun, roda 4 segi tampak mempunyai beberapa kelebihan berbanding roda bulat. Bagaimana dengan pendapat anda? Roda manakah yang memberikan prestasi jalan yang lebih baik apabila memandu di atas lumpur, padang pasir maupun salji tebal? Jangan terkejut, roda 4 segi jauh lebih baik berbanding roda bulat di laluan seperti off-road. Sudutnya tidak akan membiarkan kereta tergelincir di mana roda bulat tidak berdaya melakukannya. Perkara yang penting ialah kereta itu harus mempunyai pacuan 4 roda, kerana perkara yang kita fikir mustahil ternyata bukan sahaja boleh dilaksanakan, tapi juga berguna dalam beberapa keadaan. Seterusnya, mengenai sesuatu yang kita biasa hadap setiap hari, iaitu pemindahan suhu. Perkara ini sangat luar biasa sehinggakan ia mungkin kelihatan melanggar hukum fizik. Kuasa contoh itu amat hebat kerana ia melibatkan deria yang paling cepat respon pada badan, iaitu deria sakit. Astrolab yakin ramai di antara kita yang sudah merasai beberapa tahap kepanasan. Berbeza dengan deria sakit. Deria seperti sentuhan, bertanggungjawab untuk kesakitan dan ia memastikan kita merasa sakit sebagai tanda isyarat sesuatu yang buruk sedang berlaku. Sebagai contoh, jika sesetengah orang memperdaya anda dengan memberi ilusi bahawa plumbum cair adalah sejuk, ilusi ini akan runtuh apabila anda menyentuh plumbum cair dengan jari anda. Anda akan merasakan kesakitan dan menarik tangan anda serta-merta. Termoreseptor manusia berfungsi dengan begitu pantas. Sekarang kita cuba lihat bagaimana seorang lelaki mencelupkan jarinya ke dalam plumbum cair. Beliau menarik tangannya ke belakang dengan cepat, kemudian mengulangi gerakan itu beberapa kali. Suhu plumbum cair melebihi 327 darjah Celsius. Tetapi tiada apa yang berlaku pada tangan. Tiada luka melecur dan nampaknya penguji tidak mengalami sakit. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Adakah video ini telah disunting untuk memperdaya penonton? Mengikut semua hukum fizik, walaupun kontak jangka pendek kulit dengan suhu sederhana dipanaskan melebihi 320.7 darjah Celsius, sepatutnya memusnahkan tisu kulit sekaligus melecur teruk dengan sakit yang tak terperi. Jom tonton video ini secara slow motion.
Dan jika ada sebarang muslihat, kita cuba mengesan. Video gerak perlahan mengesahkan semut. Lelaki itu benar-benar mencelupkan jarinya ke dalam logam cair. Pada skrin, anda boleh melihat dengan jelas percikan biasa. Anda boleh melihat kedalaman rendaman jelas bahawa jari tidak mempunyai sebarang alat perlindungan. Jadi, apakah rahsia di sebalik semua itu? Kita tonton lebih lanjut dan dapatkan jawapan yang lebih tepat. Rahsianya adalah kesan Leidenfrost. Ini adalah fenomena fizikal di mana cecair dekat dengan permukaan suhunya jauh lebih tinggi daripada takat didih cecair, membentuk lapisan wak penebat. Takat suhu di mana kesan ini berlaku dipanggil titik Leidenfrost. Untuk air, ia lebih kurang 193 darjah Celsius. Suhu cair pelambung dalam contoh yang diberikan adalah lebih tinggi. Jadi berkemungkinan besar berlaku kesan Leidenfrost. Dalam klip video tadi, sebenarnya airlah yang digunakan oleh penguji untuk mencipta lapisan penebat pelindung wak. Sebelum mencelupkan jarinya ke dalam pelambung cair, beliau mencelupkan tapak tangannya ke dalam air. Mereka tidak menunjukkannya di dalam klip video bagi menarik perhatian penonton lebih dan mencipta ilusi pencanggahan kepada hukum fizik. Penyunting video ini mengetahui hukum ini dengan baik. Air memberi perlindungan kepada suhu tinggi yang mencecah 300 darjah Celsius. Amaran kepada penonton, jangan sesekali melakukan eksperimen ini di mana sahaja anda berada. Kadang-kadang idea bertentangan dengan fizik digunakan untuk mencipta perkara yang tidak sepadan dengan idea biasa mengenai teknologi. Anda akan melihat contoh-contoh hebat tentang perkara sedemikian. Tetapi kita mulakan dengan tentera. Tentera sering membincangkan hal-hal unik yang dapat memperdaya musuh. Kita semua tahu bahawa peluru dari meriam terbang dalam trajektori melengkung. Jadi jika anda meletakkan meriam dari sisinya, bolehkah anda menembak di suatu sudut? Secara logik, idea meletakkan meriam di sisinya untuk menembak di sekitar sudut kedengaran tidak masuk akal. Tetapi ia menarik minat tentera dalam keupayaan menembak seperti itu. Idea ini timbul sejak Perang Dunia Pertama dan Pertempuran Jalanan, Perang Dunia Kedua. Analisis operasi pertempuran mencadangkan bahawa laras melengkung akan memberikan penembak kelebihan hebat apabila menembak dari parit, dari belakang, sudut bangunan dan sebagainya. Dengan laras sebegitu, peluang untuk menembak musuh semasa berada di luar jangkauan tembakan balas meningkat. Peluang ini mungkin meningkat lebih banyak jika penembak dapat melihat apa yang dia menembak dan boleh membidik. Satu lagi aplikasi laras melengkung adalah untuk menembak di zon mati di sekeliling kereta kebal. Untuk tujuan ini, laras melengkung hendaklah dipasang dalam galas berbola pada turret dan dilengkapi dengan penglihatan periskopik. Seperti yang anda dapat lihat dalam keadaan Perang Dunia Pertama dan Kedua, senapang mesin dengan laras melengkung dengan sempurna dapat melengkapkan senjata platoon infanteri dan meningkatkan tahap perlindungan kenderaan berperisai. Menyedari hal ini, tukang senjata dari negara-negara berperang membuat percubaan untuk melaksanakan idea itu. Dari sudut teknikal, terdapat dua cara untuk melakukannya. Laras boleh melengkung dengan mekanisme pemuatan dan penguncian serta mekanisme pencetus kekal tidak berubah. Sebagai alternatif, laras boleh dibiarkan lurus tetapi senjata boleh dibengkokkan, menjadikannya terlipat di suatu tempat di belakang laras. Kedua-dua kaedah seperti biasa mempunyai kebaikan dan keburukan mereka. Laras melengkung cepat haus di mana peluru di dalamnya berubah bentuk. Senjatanya sukar diimbangi. Pada masa yang sama, senjata sedemikian mudah untuk dikeluarkan berdasarkan model bersiri sedia ada. Membengkokkan senjata di belakang laras membolehkan penggunaan senjata yang luar serta peluru standard tetapi memerlukan penyelesaian masalah teknikal dan pengeluaran yang kompleks. Pada tahun 1944, Jerman membangunkan Kormalov, lampiran laras bengkok untuk senapang automatik bersiri STG-44 mereka yang terkenal. Pelbagai model susun atur Kormalov menyediakan putaran 45 darjah, 60 darjah dan 90 darjah laras mudah alih. Terdapat juga versi MG42 dan versi tangki. Kebanyakan muncung infanteri dibuat untuk STG-44 dengan kecondongan 30 darjah. Muncung laras melengkung mempunyai hayat perkhidmatan yang singkat secara ketara. Kira-kira 300 tembakan untuk versi 30 darjah dan 160 tangkapan untuk versi 45 darjah. Sebabnya ialah beban berat pada laras. Namun, senjata ini gagal menyelamatkan Nazi Jerman. Dalam tempoh pasca Perang Pertama, Kesatuan Soviet menunjukkan perhatian yang paling besar kepada laras melengkung. Ia membangunkan mesin gun sederhana Gorionov dengan sudut kelengkungan sehingga 60 darjah. Mesin gun ringan Kalashnikov dengan sudut kelengkungan sehingga 90 darjah digunakan untuk menembak di zon mati kenderaan berperisai. Laras melengkung berkaliber lebih besar tidak dibangunkan. Pihak Barat pula tidak membangunkan sebarang usaha yang ketara ke arah ini. Doktrin ketenteraan baru tidak membayangkan peperangan kedudukan skala besar.
dan pertempuran jalanan. Walau bagaimanapun, idea menembak di sudut masih menjadi satu inspirasi. Versi kedua dengan lengkukan di belakang laras dibangunkan untuk pasukan khas. Contoh senjata sedemikian yang paling menjanjikan ialah The Corner Shot System. Ia dibangun oleh seorang pasukan khas dari negara haram, Israel. Senjata itu terdiri daripada dua bahagian yang disambungkan oleh angsel. Sudut lentur maksimum ialah 63 darjah. Bahagian hadapan dipasang dengan pistol tidak sekata dengan laras lurus, penglihatan laser, lampu suluh dan kamera video. Bahagian kedua dilengkapi dengan mekanisme yang lebih unik. Sistem ini serba boleh. Bukan sahaja pelbagai senjata boleh dipasang di bahagian hadapan, tetapi juga peranti untuk menembak dengan peluru getah dan bom tangan gas pemedih mata. Apa yang anda baru lihat membuktikan satu kebenaran yang mudah. Kadang-kala terjadi dalam kehidupan bahawa idea yang tidak masuk akal bercanggah dengan norma logik tiba-tiba dibangunkan dan menjadi berguna. Di sinilah sifat ingin tahu mengenai perkara lain timbul. Kita melihat bahawa manusia boleh mencipta sesuatu yang tidak sepatutnya wujud, tetapi akhirnya ia wujud dan ia berguna. Tetapi bagaimana dengan alam semula jadi? Terdapat haiwan yang seolah-olah melanggar hukum alam. Ini adalah Alpine Ibex, juga dikenali sebagai kambing Alpine Steinbach. Pada pandangan pertama, tidak ada sesuatu yang luar biasa mengenainya. Kambing ini kelihatan normal dari segi saiz, warna maupun kekuatan rahangnya. Ia mempunyai tanduk yang panjang, tetapi secara am ia adalah herbivore yang jinak. Ibex tinggal di tengah-tengah Eropah yang padat dengan penduduk di mana tiada hidupan liar. Satu-satunya tempat yang tidak dibangunkan sebarang tamadun, iaitu kawasan pergunungan berbatu alpine dan gaung pada ketinggian 1000 meter. Tapi bolehkah kita hidup di sana? Burung dan serangga telah pun menapak di sini dan membina kediaman mereka. Adakah haiwan seperti kambing boleh hidup di kawasan pergunungan yang curam? Alpine Ibex dan saudara seangkatannya di seluruh dunia telah belajar berjalan di atas dinding yang hampir menegak. Anda boleh lihat bagaimana mereka melakukannya. Bagi mereka, saat melanggar hukum alam hanyalah norma dan rutin harian yang tak perlu mereka risaukan. Atau lihat saja pemandangan yang luar biasa ini. Seekor kambing betina dan seekor anak kambing memanjat dinding rata besar empangan itu, di mana ia sedikit pun tidak menggentarkan mereka. Mereka menemui tebing terkecil dan dengan yakin bergerak ke atas. Mereka hanya mahu makan garam yang timbul dari dinding. Selepas makan, mereka akan turun. Pergerakan yang dibuat kambing gunung ini sangat menakjubkan. Dari sudut logik akal, kambing itu tidak sepatutnya mendaki secara menegak. Maka timbul segala persoalan. Bagaimanakah seekor haiwan yang boleh bergerak berjalan di atas dinding pada ketinggian yang tinggi ke mana-mana arah? Bagaimana mereka membuat lompatan menakjubkan secara tepat, malah berhenti di tempat yang tiada apa-apa untuk dipegang? Apakah rahsia di sebalik keupayaan sedemikian? Anda akan mengetahui betapa mahir kambing gunung menggunakan hukum fizik tanpa mengetahui apa-apa tentang. Rahsia utama Alpine Ibex terletak pada struktur khas kuku mereka. Ia disusun sedemikian rupa supaya ia tidak tergelincir pada permukaan yang licin dan cerun tinggi. Kuku kaki yang bercabang menjadi jari kaki. Ia tajam, sempit dan boleh berpisah di bahagian bawah setiap jari kaki. Terdapat tapak kulit yang agak lembut. Di bahagian tepi luar, terdapat tonjolan khas, rim yang kuat tetapi tidak sekeras tulang. Susunan ini memberikan cengkaman yang boleh dipercayai pada batu. Tisu kuku tumbuh semula dengan cepat supaya kuku sentiasa dalam keadaan baik. Reka bentuk kuku haiwan optimum menawarkan mekanik terbaik interaksi dengan permukaan batu, pasir dan pelbagai kombinasi. Aplikasi hukum fizik yang sangat bijak yang dicipta oleh Tuhan yang Maha Bijaksana. Kuku Ibex adalah alat yang sangat baik dan ia tahu cara menggunakannya dengan sempurna. Kemahiran menggunakan anatomi badannya sentiasa dipertingkatkan dari satu evolusi ke evolusi lain bagi mengadaptasi persekitaran semasa. Tuhan mencipta sesuatu yang di luar kotak pemikiran kita. Dan tugas kita mempelajari dunia sekeliling kita bagi meningkatkan kualiti hidup kita. Anda baru saja melihat beberapa cerita tentang bagaimana perkara mustahil pada awalnya boleh menjadi realiti dan juga berguna. Bagaimana pula sebalik? Adakah terdapat sesuatu yang kita fikir boleh, tetapi hukum alam mengatakan tidak? Idea mesin gerakan malar pernah popular dan menimbulkan banyak kesangsian bagi saintis. Hari ini, idea jenis enjin lain semakin menarik perhatian. Kita akan bercakap mengenai warp drive. Dengan bantuannya, orang ramai dapat mengembara melalui angkasa dengan kelajuan melebihi kelajuan cahaya. Anda mungkin akan mengatakan perkara ini mengarut dan mustahil. Ia bercanggah dengan hukum asas fizik.
Pemacu meleding ialah konsep yang sering dikaitkan dengan science fiction, terutamanya dalam konteks perjalanan lebih pantas daripada cahaya. Ia paling biasa dikenali sebagai sistem pendorong yang membolehkan kapal angkasa mencapai kelajuan melebihi had yang dikenakan oleh bentuk pendorong tradisional seperti enjin roket. Idea pemacu meledingkan semakin terkenal melalui siri Star Trek, di mana kapal bintang menggunakan pacuan meledingkan untuk mencapai kelajuan meleding dan mengembara antara sistem bintang. Konsep ini dipopularkan oleh ahli fizik Miguel Alcubierre pada tahun 1994 apabila beliau mencadangkan rangka kerja teori untuk penyelesaian pemacu meledingkan dalam rangka kerja relativity arm. Pemanduan Alcubierre seperti yang diketahui melibatkan pengucupan dan pengembangan ruang masa di sekeliling kapal angkasa. Daripada kapal angkasa bergerak melalui angkasa, ideanya adalah untuk meledingkan ruang di sekeliling kapal angkasa menyebabkan sejenis gelembung dalam ruang masa. Dalam gelembung ini, kapal angkasa akan dibawa bersama-sama dengan ruang masa yang terherot dengan berkesan membolehkan ia bergerak lebih pantas daripada cahaya. Warp drive menyelesaikan masalah utama perjalanan angkasa lepas. Tetapi sebelum kita boleh terbang ke bintang, kita mesti masuk ke angkasa lepas. Hari ini kita melakukannya dengan roket kimia. Teknologi ini diuji dengan baik tetapi memerlukan sumber yang besar. Kos penghantaran kargo ke orbit bumi adalah purata RM167,000 bagi setiap 0.45 kg. Lift angkasa ialah struktur teori yang berpotensi mengangkut bahan dan manusia dari permukaan badan angkasa seperti bumi terus ke angkasa tanpa memerlukan roket tradisional. Konsep ini pertama kali dicadangkan oleh saintis Rusia Konstantin Tsiolkovsky pada tahun 1895. Idea asas di sebalik lift angkasa melibatkan tambatan yang berlabuh pada permukaan badan angkasa, memanjang ke angkasa dan diimbangi oleh timbangan pengimbang. Di bumi, sebagai contoh, penambat akan mencapai dari permukaan ke orbit geopegun kira-kira 35,786 km di atas khatulistiwa. Komponen utama lift angkasa termasuklah SAW. SAW adalah titik di permukaan bumi di mana penambat dipasang dengan selamat. Ia perlu berada di lokasi berhampiran khatulistiwa untuk memanfaatkan kelajuan putaran planet. Penambat ialah kabel panjang dan kuat yang memanjang dari penambat ke angkasa. Bahan penambat perlu mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk menahan daya ketegangan dan ringan untuk meminimumkan jisimnya sendiri. Pengimbang pemberat diletakkan di hujung atas penambat untuk mengimbangi sistem. Dalam kes bumi, ia akan terletak di orbit geopegun. Cabaran utama dalam membina lift angkasa ialah mencari bahan dengan nisbah kekuatan ke berat yang mencukupi untuk membina penambat. Tiub nanokarbon sering dicadangkan sebagai calon yang berpotensi kerana kekuatan luar biasa dan sifat ringannya. Jika lift angkasa berjaya dibina, ia boleh menawarkan cara yang lebih berkesan, yang lebih kos efektif dan mampat untuk mengangkut muatan ke angkasa berbanding pelancaran roket tradisional. Konsep ini terus menjadi subjek penyelidikan saintifik dan kejuruteraan dengan perbincangan berterusan tentang kebolehkelaksanaan dan potensi manfaatnya. Anda mungkin tertanya-tanya, apakah cara luar biasa untuk mengangkut beban yang telah diuji dalam amalan harian kita? Bolehkah kereta diangkut oleh pembersih vacuum rumah? Sebagai contoh, kereta itu diangkat dan cawan sedutan boleh menahan beratnya. Mythbusters sekali lagi menjalankan eksperimen ini dengan menyedut sebuah kereta menggunakan 3 buah pembersih vacuum. Dan ternyata, kereta yang merupakan beban yang sangat besar dapat diangkut 3 buah pembersih vacuum. Terdapat kes yang agak mudah di mana gerakan jelas bercanggah dengan hukum fizik yang terkenal. Contoh ketara pencanggahan sedemikian ialah paradoks perahu, layar dan kipas. Terdapat sebuah bot dengan layar dan kipas di buritan. Cuba bayangkan kipas dihidupkan. Apa yang berlaku kepada bot itu? Adakah ia akan bergerak? Jika ya, ke arah mana? Ramai orang berfikir bahawa sistem itu adalah seperti gelung tertutup. Bot sepatutnya berhenti dan tidak bergerak. Sememangnya, kipas itu meniup udara ke arah layar. Jet udara ini mempunyai jumlah momentum tertentu mengikut hukum keabadian momentum. Momentum yang sama diletakkan dalam arah bertentangan diterima oleh badan kapal. Jika tidak ada layar, perahu akan berlayar ke belakang, tapi dalam kes ini, wujudnya layar. Layar bertemu udara dari kipas, menerima dan menghantar momentum yang diterima ke badan kapal. Momentum ini adalah sama dengan momentum dari kipas, tetapi ia diarahkan ke hadapan. Akibatnya, semuanya seimbang dan mengikut hukum ketiga Newton, bot itu harus kekal di tempatnya. Bot tak sepatutnya ke mana-mana. Ia akan sentiasa kekal di tempatnya. Pada hakikatnya, ia berbeza. Sistem kipas bot bukan sistem tertutup. Bot boleh berlayar ke belakang. Ia boleh kekal di tempatnya. Ia boleh berlayar ke hadapan. Tiada paradoks dalam hal ini. Semuanya bergantung pada nisbah kuasa kipas kepada kawasan layar. Jika
Pergerakan ke hadapan berlaku disebabkan oleh fakta bahawa apabila kelajuan kipas ditingkatkan sebagai tambahan kepada peningkatan momentum jet, tekanan yang lebih tinggi dicipta pada permukaan dalam layar di bawah pengaruh tekanan ini. Udara telah memberikan momentumnya kepada pelayaran meluncur pada permukaan dalamannya dan terhumban ke belakang, memberikan momentum tambahan menolak bot ke hadapan. Tambahan pula, kita harus ingat bahawa apabila layar dipenuhi dengan udara, rintangan terhadap gerakan ke hadapan adalah kurang daripada rintangan terhadap gerakan ke belakang. Ya, realitinya sangat berbeza daripada skema yang dipermudahkan dalam klip video tadi. Topik seterusnya juga berkaitan dengan pergerakan di atas air. Tetapi kali ini ia bukan bot. Sebaliknya, motosikal yang bergerak atas air. Ia bunyi seakan-akan pelik, tetapi sebenarnya perkara ini boleh dilakukan. Anda akan melihat motosikal enduro meluru merentasi kawasan yang kasar. Sudah tentu tiada masalah bagi motosikal seperti ini kerana ia direka khas. Bolehkah motosikal ini merentasi sungai maupun tasik? Motosikal itu meluru melalui air cetek dengan deras merentasi air ke arah lain. Akan tetapi lama kelamaan, motosikal tersebut akan secara perlahan-lahan mula memasuki air walau bagaimanapun. Sesuatu yang sama sekali berbeza berlaku. Motosikal terus bergerak di sepanjang permukaan sungai mengeluarkan jet air dari roda belakang. Selepas menunggang melintasi permukaan sungai, penunggang motosikal menuju ke arah pantai, menunggang keluar ke atasnya dan berhenti. Di sini anda akan dapat lihat reka bentuk ciri-ciri motosikal amfibia. Terdapat kereta jenis ini, jadi motosikal amfibia sepatutnya sudah wujud. Betul? Motosikal enduro tidak direka untuk terapung, tetapi eksperimen menunjukkan bahawa ia tidak boleh terapung. Secara asas, motosikal ini tidak melanggar hukum Archimedes, akan tetapi ia boleh meluncur di atas air. Untuk tujuan ini, ia dilengkapi dengan ski kecil. Roda hadapan berputar dalam slot salah satu daripadanya. Dua lagi dipasang di belakang supaya roda belakang boleh berputar di antara mereka. Mereka bentuk memastikan suspensi berfungsi dengan baik. Struktur lengan aluminium yang boleh digerakkan memberikan kestabilan bukan sahaja semasa pergerakan biasa di atas air, tapi juga apabila melompat ke dalam air dari papan anjal. Ya, selepas lompatan, motor tidak tenggelam, tidak terbalik, sebaliknya akan meluncur. Secara kiasan, kita boleh mengatakan bahawa hukum Archimedes tunduk kepada hukum hidrodinamik. Anda boleh melihat motosikal bergerak atas air. Kadang-kadang kita sentiasa berfikir negatif dan tidak semena-mena mengatakan sesuatu perkara itu mustahil untuk dilakukan. Ambil contoh negara-negara maju di dunia. Mereka tidak mengatakan perkara itu mustahil selagi mana ia belum diuji. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Astrolek signing off from space.